Assalamualaikum. Hari ini korang bersama saya DJ Faris dengan show kita hari ini. Malaysia ikut siapa? Pro China atau Pro Amerika? Bersama saya hari ini adalah Hakimi. Apa khabar Hakimi? Khabar baik. Okey, sebelum kita teruskan lagi kita punya topik hari ini, Hakimi, saya boleh kenalkan diri sikit Mi. Mungkin orang luar sana nak dengar siapa yang nak tahu Hakimi ni kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Arif Hakimi bin Johari. Jadi bolehlah panggil Hakimi, Kimi ataupun itulah Hakimi atau Kimi. Saya daripada Universiti Sultan Zainal Abidin. Sekarang ni sedang melanjutkan pengajian dalam bidang hubungan antarabangsa. Umur berapa? Umur saya 22. Okey. So, sama dengan lagi jom. US dan China merupakan influensi yang berpengaruh di seluruh dunia. Jadi Malaysia ini patut ikut siapa? Pro China atau Pro Amerika? So Hakimi rasa kita ni sepatutnya ikut siapa sepatutnya? Sebab so far current Malaysia sekarang ni dia ikut Pro China tau. Habis Hakimi rasa macam mana? Okey, dia sebenarnya berkenaan ni kita kena faham dulu daripada historical events, daripada susu galurnya lah. Kenapa Malaysia kena ikut China atau kenapa Malaysia kena ikut Amerika? Jadi pada asal perubahan ASEAN, saya sebut daripada perspektif ASEAN lah, ASEAN dahulu. ASEAN punya negaranya termasuk Malaysia merupakan negara yang pro-western, pro-barat, iaitu pro kepada Amerika. Kenapa ASEAN pro-Amerika? Kerana pada Perang Dunia Pertama, Malaysia adalah antara negara yang menentang satu ideologi, iaitu ideologi yang cuba dibawa oleh Soviet. Yang mana ideologi ni pun dibawa oleh China, ideologi komunis. Dan komunis ni punya ideologi bukannya bila kata kepada komunis ni satu benda yang berat ataupun benda yang kasar. Ideologi komunis ni dia lebih pada kesamarataan. Okay, jadi kita lebih pada ideologi yang cuba dibawa oleh inilah Amerika, iaitu kapitalis. Jadi pada masa sekarang ni, pada masa kini, kita nampak daripada kelemahan ideologi kapitalis tu sendiri. Jadi seperti mana yang saudara Faris ni cuba bagi tahu, kebanyakan masyarakat sekarang ataupun lebih kita boleh kata youth ataupun anak belia sekarang ni lebih pro China ataupun dia punya pemikirannya lebih kepada China, kerana China punya mentaliti ni ataupun kaedah dia, pendekatan dia lebih kepada perdagangan. Perdagangan dan satu bentuk hubungan bilateral yang secara aman. Manakala kalau daripada sudut US tu sendiri, US ni lebih kepada kita perlu ikut dia. Kalau andai kata kalau Malaysia ni cuba menentang, kita akan diopres lah ataupun ditekan daripada beberapa sudut-sudut tertentu lah. Maybe daripada media apa semua. Jadi pada pendapat saya, kita sepatutnya lebih pro kepada China. Yang pertama, China ni merupakan satu negara yang banyak membantu dari sudut pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kita punya development country lah. Bukan Malaysia sahaja dan beberapa negara-negara di Asia. Contohnya seperti di Laos atau di Afrika. Banyak juga negara-negara ASEAN, China cuba bantu untuk dari sudut perkembangan ekonomi, pembangunan bandar, infrastruktur, teknologi. Jadi itu je lah. Pada pandangan saya, kita sepatutnya lebih pro China. So Kimi rasa kita memang patut pro China kan dengan infrastruktur yang bagus begini. So kalau Kimi rasa, jadi Kimi tahu tak tentang US dengan China sekarang tengah berlawan kan untuk pengaruh kuasa seluruh dunia, khususnya Laut Cina Selatan. Apa anda tahu tentang perkara ini? Betul. Terima kasih atas soalan. Memang betul, Amerika, US dengan China memang sekarang ni tengah orang kata berebut lah ataupun bergaduh berkenaan dengan Laut Cina Selatan. Sebab dua-dua ni
merupakan antara kuasa ekonomi yang besar, dan Amerika Syarikat pun dah nampak China sebagai satu negara yang mampu menandingi dia daripada beberapa sektor. Sektor yang paling kita boleh nampak adalah ekonomi lah, sektor ekonomi dan seterusnya pada teknologi, dan beberapa lagi lah. Jadi kedua-dua ni dia bersaing, atau kita mudahnya kata dia bergaduh atas dasar pengaruh. Sebab dia nak mempengaruhi dia punya kekuasaan ni di seluruh dunia. China pun nak pengaruh dia punya kekuasaan di seluruh dunia. Amerika pun nak pengaruh kekuasaan di seluruh dunia. Termasuk di kawasan Laut Cina Selatan tu sendiri. Jadi Laut Cina Selatan ni kenapa dia nak kawal atau kenapa dia nak conquer Laut Cina Selatan? Kenapa dia nak berebut Laut Cina Selatan? Sebab yang pertama, Laut Cina Selatan adalah satu tempat atau satu wilayah yang sangat strategik daripada dia punya sumber, kekayaan sumber, kekayaan alam dia. Dan dia mempunyai satu kita kata jalan ataupun satu route pelayaran yang sangat penting dalam aspek perdagangan international. Jadi kalau kita kaji dalam international trade punya ni, kalau route tu memang berbaloi untuk dia, dia memang akan mendatangkan satu keuntungan yang besar lah. Jadi itu antara sebab-sebab mereka cuba kawal route ni. Dan kedua-dua negara ni, Amerika Syarikat dan China, memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Dia punya ni lah, tak tally lah, kita mudahnya kata nak tak tally antara wilayahnya. Dan China ni dia ada melakukan satu claim atau satu, dia cuba nak ambil Laut Cina Selatan ni, termasuk pulau-pulau yang ada kat Laut Cina Selatan. Contoh dekat Filipin, kat Vietnam dan kat China terutamanya. Dan China pun dah ada pulau-pulau buatan di wilayah tersebut untuk memperkuatkan dia punya military punya existence, military existence kat sana. Dan Amerika pula lihat benda ni sebagai satu cabaran. Bila dia melihat ini sebagai satu cabaran, sebagai satu kuasa yang besar dari sudut military, dia perlukan kawasan ni untuk sebagai apa, orang kata kebebasan, freedom of navigation di Laut Cina Selatan, supaya dia punya kuasa ni menunjukkan bahawa wilayah tu yang berada di perairan international ni berada dalam dia punya ni, dia punya kawalan. Jadi China ni berada dalam dia punya kontrol. Dia tak boleh lebih daripada Amerika. Sebab Amerika ni dia mudah kata dia dengki sikit lah dengan orang lain. Dia tak minat kalau ada yang lebih daripada dia. Jadi China ni cuba lebih daripada beberapa sudut, dan Amerika cuba mengawal. So mereka berebut lah masa awal ni. Ya betul. So kalau begitu kan, China kan 10 tahun ni kebelakangan ni memberi duit tau, pembangunan kepada negara membangun. Seperti trade di Uganda, pelabuhan di Jalan Raya Sri Lanka, termasuk Malaysia sendiri dengan ECRL, East Coast Railing, daripada Kota Baru ke Port Klang. Tapi semua tu pinjaman. Pinjaman kan. Jadi Betul. Jadi Hakimi rasa China ni ikhlas ke nak bantu kita, ataupun nak pulangan, ataupun ada agenda dia sendiri? Macam mana tu? Okey, soalan ni pun soalan bagi saya menarik lah, boleh kata pasal ECRL. So ni lah saya akan cakap ni fokus pada ECRL sebab mudahnya kita nak cakap daripada pandangan lokal lah. Tak benda yang berlaku kat sini kan. ECRL ni satu projek mana dia diluluskan tak silap saya waktu zaman Najib Razak. Dan ia merupakan satu projek mega yang menghubungkan antara start daripada Kota Baru ke Port Klang. Itu ECRL punya orang kata history lah. Dan pada pendapat saya, China ni betul dia membantu dari sudut kewangan dan pembangunan. Seperti yang kita nampak ECRL ni lah, pembangunan ECRL dia membantu, dan bukan sahaja di Uganda ataupun di Sri Lanka, banyak lagi negara-negara lain yang China bantu. Tapi China ni bijak dan licik.
Senang kata gitulah. Bijak dan licik. Sebab China ni dia untuk mendapat kepentingan dia nampakkan satu hubungan bilateral relation tu sebagai satu macam benda yang aman. Macam aku nak bantu kau macam gini. So kita pun macam okey, kita bolehlah terima bantuan dia apa semua. Tapi benda ni macam saudara Faris ni sebut, ia sebagai satu pinjaman. Bila mana kita sebut pinjaman ni dalam satu konteks yang berbeza, kita kata hutang. Bila mana ada hutang, kita mesti ada satu metod pembayaran. Ataupun kalau tak ada metod pembayaran, kita boleh act as collateral lah. Kalau tak ada duit, kita akan ada benda untuk dicagar. Ada cagarannya. Jadi untuk negara-negara tertentu, contoh macam Laos ni dia kaya dengan mineral. Negara yang kaya dengan mineral. Dan China turut bantu Laos dan cagarannya adalah mineral-mineral yang ada kat Laos. Tapi kalau kat Malaysia, apabila benda tu berlaku, benda ni yang kita perlu persoalkan kepada authority. Bila benda ni, hutang ni berlaku, apakah cagaran yang boleh Malaysia ni berikan sebagai untuk bayar hutang? Kalau kita tak tahu apa cagarannya, benda ni akan jadi masalah yang besar, masalah menakutkan. Boleh jadi cagarannya adalah negara kita sendiri. So, benda ni China ada kepentingan dia sendiri. Dia ada cuba nak conquer the Asian. Conquer satu Asia ni semua sebagai satu wilayah di bawah dia. Jadi untuk kita terima bantuan dia, tu benda yang bagus. Bantuan trade relation ataupun bilateral relation, bilateral cooperation antara negara. Itu satu benda yang bagus. Tapi bila kita tengok pada benda-benda ni, kita kena fikir pada faktor-faktor tertentu untuk jangka masa yang panjang, 10 tahun ke 20 tahun akan datang. Dan ECRL ni yang kita lihat pada awal yang kita boleh nampak lah satu benda yang projek mega yang membantu meningkatkan membangunkan taraf hidup orang-orang kat Kota Baru ni. Kita nak tingkatkan lah dia punya development kat sana. Sebab itu dia start di Kota Baru. Tapi kalau China ni, kalau Malaysia teruskan projek ni dengan keadaan berhutang dan cagarannya adalah benda-benda yang kita masih ragu-ragu dan tak tahu lagi, benda ni yang akan mendatangkan kerisauan lah pada kita punya ni future generation kita. Dan mungkin sebab kita adalah sebagai future leader. Sebab future leader kita kena fikirkan benda-benda ni. Sebab kita akan berada di tampuk kepimpinan. Dan pada saya, China ni membantu. Dalam masa sama, dia pun nak kena ada kepentingan dia sendiri. So, tak rugi pada dia lah. Bukan bantu macam orang kata charity. Itulah pada pendapat saya berkenaan dengan soalan itu. Kan? Begitu. Yelah, kita pun tak tahu tentang isi kandungan perjanjian yang ada between Malaysia dengan China tentang ECRS sendiri, dan malah kita pun risau juga apa canggarannya, apa agenda dari China menolong kita. Tapi baguslah dengan projek ECRL ni kita dapat pergi mana je dengan kereta api tu. So, kita pun nak tahulah kenapa kan rasakan anak muda sekarang yang yakin dengan pro-China berbanding dengan pro-Amerika tu kan, sebab dalam pewresearch.org kita ada orang muda yang berumur ke 18 ke 29 tahun, 63% tahu mereka yakin dengan pro-China, dan orang tua yang berumur 30 ke 49 tahun 58% yang confident dengan pro-China, dan 50% untuk orang tua yang berumur 50 ke atas. Jadi nak tanya juga Hakimi, punca apa yang membuatkan mereka tergerak hati ataupun punca dia orang percayakan pro-China berbanding dengan pro-Amerika, sedangkan pro-Amerika itu sendiri, culture Amerika tu dah diterapkan di Malaysia sendiri. Apa yang punca dia orang ingin follow pro-China tu? Baik. Soalan yang boleh kata berat juga lah untuk saya jawab. Okay. So, dia berkenaan dengan bentuk pemikiran dan ideologi masyarakat setempat. Kenapa dia dipengaruhi satu pemikiran yang lebih pro-China berbanding pro-Amerika?
Seperti saya maklum waktu awal tadi berkenaan dengan ASEAN, ASEAN lah kita sebutnya secara general, merupakan satu union yang lebih pro Amerika pada asalnya, pada dasarnya. Dan tiba-tiba dia bertukar dia punya corak ideologi tu, corak pemikiran dia bertukar kepada pro China pula. Sebabnya kita lihat mereka punya bentuk-bentuk penindasan dan propaganda-propaganda yang cuba didoktrinkan dalam minda dia orang punya future generation. Dan benda ni kita lihat tindak tanduk Amerika tu sendiri. Contohnya pada kita boleh kata isu-isu yang isu-isu hangat yang kita nampak sebenarnya benda tu melawan pada hak asasi manusia. Tapi ada sokongan daripada Amerika Syarikat tu sendiri. Umpamanya kita sendiri pun macam ragu-ragu. Adakah betul kita punya pilihan ni untuk lebih pro kepada Amerika? Perlukah kita menyokong satu negara yang dia punya pendekatan ni melawan hak asasi manusia, sedangkan mereka merupakan satu kuasa besar antara lima kuasa dalam kuasa veto United Nations, yang mana kalau keputusan dia tu memang mendatangkan satu pengaruh yang agak besar kepada society tu sendiri. Jadi bila kita lihat China ni sendiri, kan, China dalam kebelakangan ni, bukan dalam belakangan, bila kita lihat daripada tempoh 10 tahun ke 20 tahun yang lepas, China banyak membantu negara-negara Asia khususnya untuk dalam pembangunan dari sektor ekonomi, sektor infrastruktur, macam saya sebut tadilah. Sebagai contoh macam projek Israel itu sendiri. Kita nampak daripada projek Israel ni kita boleh bukan saja jadikan satu projek mega yang menaikkan negara kita. Benda ni akan jadi satu projek yang mana kawasan-kawasan yang luar bandar akan lebih dinaik taraf. Akan jadi satu pembangunan kawasan luar bandar tu sendirilah, kawasan Kota Baru. Mungkin akan jadi macam bandar seperti contohnya KL ataupun Johor Bahru, kan. Benda yang akan jadi lebih maju. Dan itu kalau kita pandang dari sudut Malaysia saja. Kalau kita pandang dari sudut secara global, kalau global macam besar sangat kan. Kita tengok daripada sudut Asia tu sajalah. Asia tu kita tengok pada Singapura punya pembangunan. Macam mana Singapura ni satu negara yang kecil, tapi disebabkan dia punya efisiensi dalam hubungan bilateral cooperation dia dengan China, dia jadikan antara satu negara kecil yang dia punya tandingan tu antara top 100 lah, top 100 ke top 20 negara-negara yang sedang membangun. Sedangkan dalam dalam ASEAN sendiri pun selain daripada Indonesia dan Malaysia, Singapura pun merupakan antara negara yang sedang pesat membangun, yang membantu kepada ekonomi ASEAN tu sendiri. Jadi kita lihat bila bentuk bantuan ni wujud, kita punya trend pemikiran ni atau kita punya tendensi ni lebih kepada macam orang kita patut sokong orang yang bagus. Macam tu. Kita patut sokong orang yang bagus. So sebab itulah bila tengok pada kajian, bila tengok pada masyarakat, dia orang lebih pro kepada China. Sebab yang satu, bila nak kata China ni, kita sering dimomokkan atau didoktrinkan dengan benda-benda macam China komunis jahat. So benda tu agak tak tally dengan apa yang kita nampak sekarang ni. So apa yang tak betul, apa yang betul tu atas pada kemampuan masyarakat setempat ni untuk menilai. Dan apa yang kita lihat daripada penilaian masyarakat, China merupakan salah satu negara yang banyak membantu negara-negara Asia terutamanya. Sebab itulah kita punya masyarakat lebih cenderung kepada China. Betul juga kan. Sebab kan, yalah, waktu saya buat pewresearch.org ni sendiri pun, saya pun dapat tahu kita malah negara jiran kita pun, Singapura pun, orang muda mereka pun fokus dan confident dengan pro-China sendiri. Okey lah. Sebelum kita teruskan lagi pembahasan kita hari ni, so Pak Kimi minta izin untuk saya beriklan sikit . Okey.
Okay, so semua pendengar MKR jangan lupa komen and support MKR. Pergi je ke Facebook, IG, TikTok dan Twitter My Campus Radio dan komen. Boleh check out juga video-video menarik kami di YouTube channel kami My Campus Radio. Dan masih lagi bersama saya Hakimi dan tajuk kita Malaysia ikut siapa? Pro China atau Pro Amerika? Okay, kita ke ni. Jom kita bandingkan dua negara. Negara US yang jauh daripada kita, tapi ekonominya yang terbesar di dunia dan mereka berkuasa di Lautan Pasifik kan. Fokus sekarang ni pada Laut Cina Selatan. China dekat dengan kita, ekonomi yang kedua terbesar di dunia. Kita ada hubungan lama malah sejarah dengan China. Tetapi China agak keras tau. Cuba mengambil pulau yang ada di dalam zon Malaysia ni. Maksudnya tidak menghormati tanah laut Malaysia kita. Jadi macam mana ya nak pilih? Misalnya kita pilih antara dua negara ni. Antara kita pilih helang Amerika ataupun naga China. Macam mana Kimi? Okey, baik. Kiranya kalau untuk saya faham soalan lah. Soalan dia mengatakan walaupun US ni satu negara yang nak kata ekonomi terbesar, dia disaingi oleh China dan China pun walaupun nak kata dia ni membanyak membantu kita punya Asia, kita punya kelompok Asia, dia masih ada kepentingan yang dia cuba dapatkan ataupun daripada isu sekarang ni dia cuba rampas daripada Asia tu sendiri. Okey, baik. Jadi untuk kita memilih antara China ataupun Amerika, bagi saya sebenarnya ini bergantung kepada kemampuan individu tu sendiri menilai. Kalau kalau pada saya, kita lihatlah daripada sudut US tu sendiri, bagaimana kalau kita adakan hubungan yang diplomatik dengan US. Sebab US merupakan satu negara yang besar, dan ekonomi dia memang kita lihat ekonomi nombor satu dekat dunia. Jadi untuk kita mengadakan satu hubungan diplomatik dengan negara yang ekonomi dia kukuh, ia merupakan satu benefit yang agak besar lah untuk negara kita. Okey, jadi kita tengoklah daripada hubungannya antara Malaysia dan US tu sendiri. Okey, Malaysia dan US ada bilateral cooperation ni dia dah lama untuk beberapa sektor juga. Daripada sektor ekonomi pun ada. Tetapi bila dengan US ni, dia punya kepentingan dia lebih lagi yang dia cuba dapatkan. Dia cuba kontrol tu lebih. So bila mana benda ni tak wujud win-win situation, lepas tu benda ni merugikan negara kita juga. Sebab mana kalau anda katalah kita cuba adakan satu hubungan diplomasi, satu hubungan perdagangan dengan dia, dan kita cuba mengurangkan kadar tarif yang dikenakan pada ekspor, pada import dan ekspor antara negara kita dengan negara dia. Dan bila mana kita punya negara ni punya tarif direndahkan, jumlah gross domestic product kita akan meningkat. Kan, tapi kalau kita nampak benda ni menguntungkan Amerika Syarikat sahaja. Sebab untuk kita ekspor ke sana, kita punya kos yang diperlukan tu agak tinggi dan tarif yang dikenakan tu agak macam tak munasabah dan tak berada pada win-win situation. Yang mana kalau dia letakkan dia punya produk-produk tu kat negara kita, dia punya GDP tu akan lebih naik dan akan lebih naik dan akan lebih menguntungkan negara kita. Lebih menguntungkan negara dia orang sendiri daripada negara kita. Jadi itu daripada sudut US tu sendiri, dan kita lihat daripada sudut China pula. Bagaimana China ni dengan Malaysia. Jadi hubungan dua hala Malaysia dengan China ni dia dah menunjukkan peningkatan yang agak signifikan dalam tempoh beberapa dekad yang lalu. Jadi hubungan diplomatik yang terjalin antara dua-dua negara ni memang bukan kata dalam aspek ekonomi saja atau infrastruktur sahaja. Dia ada beberapa aspek juga seperti keselamatan dan kepentingan politik. Dan kepentingan politik ni kita boleh
Kita boleh ada sub-sub dia, so sub ekonomi, sub sosial dan sebagainya. Dan hubungan diplomatik ni memang dah wujud selama 35 tahun yang lalu. Akan tapi dengan keadaan macam ini, China cuba nak conquer kawasan-kawasan yang berada di Malaysia. Contoh beberapa pulau-pulau yang ada di Malaysia. Kita boleh lihatlah pada Spratly issues. Kalau pada Spratly issues ni kita tengok Spratly issue ni kita banyak ada pulau-pulau tertentu ni sepatutnya milik negara kita, dan ada beberapa pulau-pulau tertentu milik pada Filipin dan Vietnam. Dan untuk China claim Spratly Islands ni satu benda yang tak logik, kerana Spratly Island ni merupakan kita punya sumber ekonomi dari sudut perikanan. Dia punya hasil sumber tu memang kaya dengan sumber. Jadi untuk dia orang claim benda tu, kalau kita nak pergi, katakanlah kita nak memancing atau kita nak extract sumber-sumber kat situ, cukai-cukai yang dikenakan tu akan pergi ke dia. Jadi benda tu tak sepatutnya jadi hak milik China atas dasar dia nak mengklaim South China Sea. Dan dia punya alasan dia kerana pertamanya pada nama South China Sea. Jadi kalau kawasan-kawasan tu berada pada kita punya hak milik, satu mengutang untuk kita cari sumber-sumber ni lah, sumber-sumber ekstrak hasil lautan. Dan kalau China nak juga hasil lautan ke situ, kita akan kenakan cukai. Dan kadar-kadar yang pada kadar-kadar tertentu lah, yang benda tu akan membantu kita untuk membangunkan ekonomi. Jadi kalau betul China nak bantu Malaysia dari sudut pembangunan ekonomi, kenapa tak biarkan je kita punya kawasan-kawasan tu tidak diambil atau tidak dicuba dikonquer oleh China tu sendiri. Jadi alasan-alasan ataupun justifikasi cuba dilontarkan oleh China ni agak tak munasabah. Dan dia cuba nak kita kata nak mengaburi mata kita dengan bantuan-bantuan dari sudut lain. Yang mana kita nampak ini bukan bantuan pun, dia lebih kepada pinjaman atau hutang. Yang mana kalau hutang ni tak mampu bayar, kita akan terpaksa ni lah bayar guna cakaran. Jadi untuk benda ni bagi saya sendiri pun agak confused. Mana satu yang lebih bagus? US ke? China ke? Tapi kalau untuk kita lihat pada globalnya, better pada China lah. Walaupun China ni dia nak cuba dia cuba nak extract kita punya hak milik bersama, kita cuba nak conquer South China Sea. Masih ada kepentingan-kepentingan kita dapat, cumanya lebih kurang sikit lah daripada China tu berbanding pada US. US ni memang dia nak total, dan kalau apa dia nak tu memang dia nak. So pada saya better China daripada US. Kalau dua-dua teruk, kita tengok yang lebih kurang damage pada kita lah. So Hakimi sendiri rasa seperti kita, Hakimi sendiri kata dia better China daripada US kan. So dia juga tahu, Hakimi tahu tak tentang kes Sri Lanka sekarang yang hampir muflis ni? Tahu kan Sri Lanka kes hampir muflis. Sebab tu sehingga tahap berusuhan dan kepelitian hidup rakyat tu dah makin teruk darurat katakan kan. Jadi harus ke Malaysia perlu berwaspada berhadapan dengan China? Sebab Sri Lanka muflis disebabkan mereka perlu bayar hutang tu. Macam mana tu Hakimi? Okey, lihat daripada isu Sri Lanka tu sendiri, kita boleh meletakkan pada China juga sebagai salah satu faktor kemuflisan negara diorang. Disebabkan bantuan ataupun pinjaman daripada China ni sendiri kepada Sri Lanka. Yang mana bila Sri Lanka ni tak mampu nak bayar dia punya hutang ni, dia terpaksa mencagarkan satu benda-benda yang bernilai, yang sangat-sangat bernilai pada diorang. Itu tanah diorang tu sendiri. Dan bila muflis, kita tak boleh buat apalah, apa lagi yang kita boleh guna untuk ada benda-benda yang kita terlepas pandang daripada dia punya domestic punya problem. Yang itu masalah dari sudut politik dalaman.
yang berlaku banyak sangat corruption semua, menyebabkan leads to leads to pemufisan itu sendiri. Jadi untuk Malaysia mengikut jejak, bukan mengikut jejak lah, mengambil pengajaran daripada kes Sri Lanka tu sendiri, ya betul, kita kena berhati-hati dengan kata-kata manis lah daripada China tu sendiri. Sebab China ni menawarkan benda-benda yang memang kita nampak pada mata macam wow, memang benda ni mendatangkan keuntungan pada negara. Tapi kita tengok juga after effect dia. Dan kalau benda-benda yang anda kata macam kegagalan benda ni diteruskan ke apa benda, itu pun yang kita kena ni lah, ambil peduli apa semua. Dan untuk kita terus sign agreement ataupun terus setuju dengan benda ni, sepatutnya benda ni tak berlaku. Sebab kita punya negara ni satu negara yang mengamalkan sistem demokrasi, yang mana kita perlu mendapatkan persetujuan oleh rakyat tu sendiri dalam persetujuan dalam Dewan Parlimen. Dan perbincangan, dialog-dialog dan perbincangan ni perlu wujud sama ada benda ni menguntungkan ataupun win-win situation, ataupun benda ni sebenarnya hanya menguntungkan pada sebelah pihak sahaja. Kalau menguntungkan pada sebelah pihak, better kita avoid benda ni untuk mengelakkan kes Sri Lanka ni berlaku pada negara kita sendiri. Yelah, kita kena berhati-hati jugalah dengan benda macam ni, supaya harap takkan ada berlaku kat Malaysia lah kes-kes macam ni. So kita ada ni lah soalan yang terakhir. So Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipin, rapatkan hubungan dalam gagasan kita supaya boleh berdiri kuat di depan US ataupun China. So nak tanya juga pandangan Hakimi sendiri, bila Malaysia dapatkan perkataan pro tu? Maksud saya macam kita ada pro China, pro Amerika. So bila Malaysia bila nak start jadi pro ni? Nak jadi influencers terbesar macam China dan Amerika tu, bila kita boleh start? Apa pendapat Hakimi? Okay, bila kita nak start jadi influencer? Okay, benda ni kita kena lihat daripada beberapa faktor-faktor tertentu. Macam kalau kita tengok atau kalau kita ambil pelajaran daripada Amerika dan China, apa sudut-sudut yang diorang maju yang mana kita pun tak mampu nak jadi setanding itu. Salah satunya saya boleh katakan daripada sudut ekonomi. Sebab China mendahului daripada sudut ekonomi dahulu. Baru dia list untuk beberapa yang lain lah, daripada sudut teknologi, robotik, artificial intelligence, keselamatan negara diorang. Jadi sebenarnya ekonomi adalah satu benda yang penting untuk dalam pembangunan negara, menjadikan negara kita negara yang penting. Jadi untuk Malaysia dapatkan title pro, bagi saya ia makan masa yang agak lama, dan jangka masa tu memang saya tak boleh assume lah berapa, maybe 30, maybe 50 tahun akan datang untuk kita capai title pro. Tapi kalau kita bergerak di bawah satu joint venture, iaitu yang mana kita dah ada dah pun joint venture tu, ASEAN, kita mungkin boleh berdiri sama level dengan China dan US. Maybe pro ASEAN ke atau perkara-perkara macam inilah. Sebab ASEAN ni antara negara di Asia, negara bukan negara lah, satu kumpulan negara yang memang ketiga terbesar dari sudut ekonomi dunia dan dari sudut ekonomi di Asia. Dan di dunia tak salah saya dalam 4 atau 5 tangga yang inilah ASEAN boleh capai. Jadi dari situ juga kita boleh lihat sebenarnya kita mampu, bukannya kita tak mampu, kita mampu. Jadi kita perlukan satu guidelines ataupun satu cara yang betul untuk kita list dari sudut ekonomi itu sendiri. Sebenarnya kita tengok macam China dan Amerika, dia ni memang orang kata gegasi ekonomi. Dan bila kita kata ekonomi, dua benda ni kita fikir. China, US. Itu je. Jadi kalau bukan nak kata tak boleh, kita boleh, tapi untuk jadi pro Malaysia saja memakan jangka masa yang agak panjang dengan kita punya keadaan negara kita macam ni, dengan kita punya permasalahan politik macam ini. Jadi kemungkinanlah di bawah
pimpinan yang baru ataupun di bawah pimpinan-pimpinan akan datang ni, pemimpin negara ni kita harapkanlah lebih proaktif dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Jadi mungkin boleh pro Malaysia tapi agak lama jangka masa dia. Yelah, Malaysia boleh sebenarnya kita jadi sampai tahap Amerika dan China tu. Tapi ya masa diperlukan dan apa yang perlu kita ada macam sampai tahap begitu pun kita pun teruskan lagi. Okey lah. Hakimi. Terima kasihlah kerana datang ke show Faris hari ini iaitu Malaysia ikut siapa, pro China atau pro Amerika. Okey, kita sampai penghujung. Itu sahaja untuk hari ini bersama Faris dan juga Hakimi. Jangan lupa untuk like Facebook and Twitter, Instagram dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube kami My Campus Radio. Untuk lebih banyak info, video dan menarik hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Hakimi. Okay, terima kasih Saudara Faris.